Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati pensyarah kami iaitu Dr. Khadijah binti Muda yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan keruntuhan akhlak moral dalam kalangan remaja sekolah bagi melekatkan tugasan subjek penghayatan etika dan peradaban kod UTC 1012. Antara isi kandungan yang terdapat dalam PowerPoint ini, yang pertama, pengenalan kajian, yang kedua, isu kajian, yang ketiga, objektif kajian, yang keempat, lokasi kajian, yang kelima, skop kajian, yang keenam, kajian literatur, yang ketujuh, metodologi kajian, yang ke-8, analisis dan dapatan kajian, yang ke-9, kesimpulan, dan yang ke-10, lampiran. Pengenalan kajian. Secara umumnya, keruntuhan akhlak dan moral merangkumi pelbagai perlakuan negatif daripada remaja iaitu pelajar sekolah khususnya yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada semua pihak seperti pihak ibu bapa, pihak sekolah dan diri remaja itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan pelajar sekolah ini terlibat dengan kes membuli, merempit dan ponting sekolah. Boleh dikatakan ketiga-tiga perlakuan negatif ini paling tertinggi yang remaja sekolah lakukan. Peradaban bangsa amat dititik beratkan bagi mengukur tahap ketamadunan manusia yang merujuk kepada akhlak seseorang. Namun kini, keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah semakin runcing dan amat membimbangkan akibat daripada persekitaran sosial yang terlalu bebas dan kesukaran untuk mengawal. Apa yang kita ketahui, bagi pelajar yang terlalu bebas ini, susah untuk kita mengawal mereka kerana sifat seorang remaja itu sendiri yang suka memberontak jika tidak dapat apa yang mereka inginkan. Selain itu, sesetengah keluarga Islam juga dilihat banyak menerapkan unsur barat dalam kehidupan seharian. Justru pelajar akan melihat contoh yang dibawa oleh keluarga dan akan menganggap perkara yang salah seperti tidak salah bagi mereka. Contohnya pulang rumah lewat malam. Unsur keluarga juga memainkan peranan yang sangatlah penting bagi menjaga diri seseorang remaja itu sendiri. Islam juga menggariskan adab-adab yang perlu diamalkan dan diikuti supaya kita menjadi orang yang berakhlak dan dihormati dan juga dijadikan contoh atau tauladan kepada orang lain. Akhir sekali, akhlak pada masa kini tidak lagi dianggap penting, terutamanya bagi golongan pelajar sekolah dan pelbagai masalah sosial semakin meningkat. Isu kajian. Isu kajian yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya yang meluas menjadi pendorong kepada keruntuhan akhlak moral pelajar di sekolah. Oleh hal yang demikian, pelbagai dorongan yang kurang sihat, terutamanya kepada golongan remaja yang merupakan seorang pelajar, menyebabkan mereka mudah terikut dengan pengaruh berkenaan. Lantaran itu, mereka juga mudah terpengaruh kerana perasaan ingin tahu yang kuat di dalam diri. Yang kedua, sikap sambil lewa pelajar yang tidak menitik beratkan akhlak moral dalam diri. Mereka lebih meminati ataupun terpengaruh dengan elemen yang negatif, iaitu elemen yang tidak terkawal sehinggakan hilangnya rasa malu dalam diri seseorang itu. Yang ketiga, peratusan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja sekolah berada pada tahap yang sewajarnya dibendung. Objektif yang dikaji oleh kumpulan kami ialah pertama, kajian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor keruntuhan akhlak moral di mana kami ingin mengetahui faktor yang paling utama yang menyebabkan keruntuhan akhlak moral. Objektif kajian kami yang kedua ialah mengkaji cara-cara mengatasi permasalahan keruntuhan akhlak yang boleh dilakukan untuk mengurangkan keruntuhan akhlak moral dalam diri pelajar. Objektif kajian kami yang ketiga ialah menganalisis kesan-kesan keruntuhan akhlak moral. Lokasi kajian kami adalah bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu, Terengganu.
Skop kajian yang dilakukan ialah dari kalangan pelajar di SMK Sultan Sulaiman Terengganu. Seterusnya, kajian literature. Kami menganalisis bahan daripada internet. Tujuannya adalah untuk memperoleh maklumat berkaitan dengan tajuk kajian kami iaitu keruntuhan akhlak moral dalam kalangan remaja sekolah. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah bertujuan untuk memahami dengan lebih terperinci tentang kaedah kajian yang dilakukan. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan mengedarkan borang soal sidik kepada responden bagi mendapatkan data. Borang ini telah dibuat melalui Google Form dan telah diedarkan kepada responden. Dalam masa 3 hari, kami telah berjaya mengumpulkan seramai 30 orang responden bagi kajian ini. Yang seterusnya ialah kaedah kepustakaan. Kaedah ini digunakan sebagai cara bagi mendapatkan maklumat tambahan untuk memudahkan pengkaji menganalisis data dalam skop tugasan yang dikaji. Akhir sekali merupakan kaedah rujukan internet. Dalam kajian ini, laman sesawang yang berautoriti akan diakses sebagai bahan rujukan untuk memperoleh maklumat berkenaan dengan kajian bagi mencapai objektif kajian. Maklumat yang diperoleh ini daripada internet akan mengukuhkan lagi penulisan kajian yang dijalankan. Konsep dan latar belakang isu. Terdapat pelbagai isu budaya negatif yang semakin meruncing berlaku terutamanya dalam kalangan pelajar yang akan mendorong kepada perkara yang negatif seperti minum minuman keras, melepak, berlumba dan mencuri. Oleh hal yang demikian, perkara ini sewajarnya diambil tindakan. Isu yang telah digariskan ini bagi mendedahkan kepada semua lapisan masyarakat bagi mengatasi masalah keruntuhan akhlak yang kian merundung agar dapat membendungnya. Seterusnya, faktor-faktor keruntuhan akhlak moral. Seperti mana yang kita boleh lihat di sebelah kiri kita terdapat gambar raja yang menunjukkan purata tidak setuju, setuju, sangat setuju. Okey, kita boleh tengok sebelah kanan kita antara faktor-faktor tersebut. Yang pertama, kurang kesedaran pelajar tentang kepentingan akhlak moral dalam diri mereka. Yang kedua, sikap ibu bapa yang tidak mengutamakan tentang kepentingan akhlak moral dalam diri anak mereka. Dan yang ketiga, pengaruh rakan sebaya membawa kepada keruntuhan akhlak moral. Dan yang keempat, kekurangan pakar dan pemimpin yang berkebolehan di pihak guru menyebabkan akhlak moral pelajar semakin pudar dan jinak. Yang kelima, pihak sekolah dan kementerian tidak mengutamakan keutuhan akhlak moral dalam diri setiap pelajar. Seterusnya, analisis dan dapatan kajian bagi objektif kedua iaitu cara-cara mengatasi permasalahan keruntuhan akhlak moral. Berdasarkan graf tersebut, dapat dirumuskan bahawa terdapat 5 cara untuk mengatasi permasalahan keruntuhan akhlak moral. Bagi cara pertama iaitu pihak sekolah perlulah menjalankan pemantauan terhadap akhlak moral pelajar dan didapati hanya seorang sahaja responden bersamaan dengan 3.33% tidak setuju dengan cara ini. Manakala terdapat 8 orang responden bersamaan dengan 26.67% setuju dengan cara ini. Selebihnya iaitu seramai 21 orang responden bersamaan dengan 70% sangat setuju dengan cara ini. Oleh itu, dengan adanya pemantauan daripada pihak sekolah ini, maka dapatlah diambil tindakan yang sewajarnya dengan cepat agar masalah ini dapat dibendung. Bagi cara kedua pula iaitu pihak sekolah hendaklah mengadakan aktiviti berkaitan akhlak moral supaya dapat menarik pelajar minat menyertainya dan didapati hanya seorang sahaja responden bersamaan dengan 3.33% yang tidak setuju. Manakala seramai 11 orang responden bersamaan dengan 36.67% setuju dengan cara ini. Responden yang menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 60% bersamaan dengan 18 orang sangat setuju dengan cara ini. Hal ini demikian kerana melalui cara ini akan mendorong pelajar untuk berminat dan sentiasa bergiat lebih aktif untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Cara ketiga ialah sentiasa meminta dorongan daripada keluarga, rakan-rakan dan pihak kaunseling.
Berdasarkan graf tersebut, didapati bahawa tiada seorang pun responden memilih skala tidak setuju. Manakala, seramai 14 orang responden bersamaan dengan 46.67% memilih setuju. Selebihnya iaitu seramai 16 orang responden bersamaan dengan 53.33% memilih sangat setuju dengan cara ini. Oleh hal demikian kerana keluarga, rakan-rakan dan pihak kaunseling merupakan individu yang paling dekat dan berperanan penting dalam aspek dorongan kepada pembentukan sasiah dan perkembangan kepribadian yang baik. Di samping itu, cara keempat ialah mewujudkan satu azam untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualiti. Berdasarkan hasil kajian, didapati bahawa hanya seorang sahaja responden bersamaan dengan 3.33% memilih tidak setuju. Responden yang memilih setuju adalah seramai 12 orang bersamaan dengan 40%, manakala responden yang memilih sangat setuju adalah seramai 17 orang bersamaan dengan 56.67%. Kesimpulannya, azam yang dibina mampu menguatkan semangat individu itu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Akhir sekali, cara untuk mengatasi permasalahan keruntuhan akhlak moral ialah didikan agama yang sempurna daripada ibu bapa. Melalui cara ini, tiada responden yang memilih skala tidak setuju, manakala seramai 7 orang responden bersamaan dengan 23.33% memilih setuju. Selebihnya iaitu seramai 23 orang responden bersamaan dengan 76.67% sangat setuju dengan cara didikan agama yang sempurna daripada ibu bapa. Kesimpulannya, kepribadian anak pada masa depan adalah bergantung kepada bagaimana cara ibu bapa mendidik dan mencorakkan anak pada masa sekarang, sama ada baik atau sebaliknya, terutama dalam didikan agama. Baiklah, seterusnya saya akan menghuraikan analisis dan dapatan kajian berkaitan dengan objektif yang ketiga, iaitu kesan-kesan keruntuhan akhlak moral. Baiklah, seperti apa yang kita lihat di slide itu, terdapat satu graf yang menunjukkan jumlah responden yang mengatakan tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Bagi item soalan yang pertama, iaitu keruntuhan institusi keluarga yang mendorong kepada ketidakharmonian dalam hubungan keluarga, dapat kita perhatikan bahawa responden yang tidak bersetuju ialah sebanyak 3.33%, manakala responden yang setuju ialah sebanyak 40% dan responden yang sangat setuju sebanyak 56.67%. Bagi soalan yang kedua, iaitu wujudnya masalah-masalah sosial seperti budaya lepak, ketagihan dadah, pelacuran dan perjudian, dapat kita perhatikan di sini bahawa tiada responden yang mengatakan tidak setuju. Seterusnya, sebanyak 36.67% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dan seterusnya, 63.33% responden sangat setuju dengan pernyataan yang kedua tersebut. Seterusnya, bagi soalan yang ketiga, iaitu kadar jenayah dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Juga tiada responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan berikut. Seterusnya, responden yang bersetuju untuk pernyataan yang ketiga ini sebanyak 56.67%. Seterusnya, responden yang sangat setuju dengan kenyataan ini ialah sebanyak 43.3%. Bagi soalan yang keempat, iaitu wujudnya isu perkauman akibat daripada pergaduhan antara dua kaum, terdapat sebanyak 6.67% responden tidak bersetuju, 56.67% responden bersetuju dan 36.67% responden sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Bagi item soalan yang kelima dan yang terakhir, remaja yang berkualiti semakin berkurang di negara kita dapat kita perhatikan melalui graf tersebut. Sebanyak 6.67% responden tidak bersetuju, 63.33% responden bersetuju dan 30% responden bersetuju dengan kenyataan tersebut.
implikasi dan cadangan yang kita memperolehi. Yang pertama, ibu bapa merupakan peranan penting dalam mengatasi keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang kedua, ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama kepada anak sejak kecil lagi. Yang ketiga, ibu bapa boleh mengajar anak mereka sendiri atau menghantar mereka ke sekolah agama untuk diajar. Dan yang keempat, ibu bapa sangat penting dalam menerapkan anak-anak dengan nilai murni sejak kecil lagi dan mendapat didikan agama yang sempurna. Dan yang terakhir, pihak sekolah perlulah menerapkan sajian khas seperti pendidikan TV kepada masyarakat yang bukan Islam dan pendidikan Islam kepada masyarakat Islam. Kesimpulannya kita dapat disimpulkan di sini bahawa kita perlulah menitik beratkan tentang keruntuhan akhlak moral ini dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan kerana masa depan sesebuah negara itu berada di tangan mereka sendiri. Merekalah yang akan menggantikan generasi yang terdahulu untuk menajui dan membangunkan negara. Bak kata pepatah, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jika kita boleh simpulkan bahawa jika akhlak remaja itu elok, maka eloklah sesebuah negara itu. Jika akhlak remaja rosak, maka rosaklah masa depan sesebuah negara itu. Oleh itu, golongan remaja cemerlang ini sangat diperlukan untuk membentuk sebuah negara kita yang maju dan berjaya. Malahan, akhlak moral ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita kerana ia melambangkan sifat kepribadian kita sendiri. Seterusnya, lampiran ini menunjukkan borang soal selidik yang telah dihantar kepada responden melalui halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu pendaraan seksual dalam kalangan remaja. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Apa itu penderaan seksual? Penderaan seksual adalah gangguan terhadap remaja dengan niat untuk mendapat kepuasan seksual. Penderaan ini boleh berlaku secara fizikal, emosi atau seksual. Ianya juga boleh berlaku melalui percakapan yang tidak sopan dan sentuhan fizikal di tempat-tempat yang sensitif. Penderaan seksual selalu berkait dengan penyalahgunaan kuasa, kepercayaan dan tanggungjawab oleh pendera. Hal ini seringkali berlaku kerana penderahan kepada kelakuan yang tidak senonoh atau tidak sopan dan juga boleh melalui penontonan video pornografi. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Terdapat beberapa isu yang menyebabkan berlakunya penderaan seksual dalam kalangan remaja sekolah. Antaranya ialah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ialah proses berinteraksi dengan orang lain tanpa mengira ikatan hubungan. Seterusnya ialah pemakaian yang kurang sopan, seperti memakai pakaian yang ketat, tidak bersarung kaki dan memakai tudung yang singkat. Selain itu, pengaruh media sosial. Hal ini kerana terdapat bahan-bahan dalam media elektronik seperti televisyen, radio, telefon pintar dan komputer riba yang menggalakkan golongan remaja terdedah kepada pornografi, pelacuran, seks bebas dan masalah sosial yang lain. Isu penderaan seksual dalam kalangan remaja sekolah yang seterusnya ialah kurang didikan agama khususnya daripada pihak ibu bapa. Hal ini dikatakan sedemikian kerana remaja kini kurang didikan agama daripada ibu bapa sehingga terlibat dalam isu penderaan seksual. Akhir sekali, pengaruh rakan sebaya. Terdapat dua pengaruh rakan sebaya iaitu positif dan negatif. Pengaruh rakan sebaya yang positif mampu membentuk sikap yang mulia pada diri seseorang remaja, bahkan pengaruh negatif pula akan menyebabkan seseorang remaja terjerumus ke kancah gejala sosial seperti gejala penderaan seksual sehingga meranapkan masa depan seseorang remaja tersebut. Objektif kajian.
Yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca berlakunya kes penderaan seksual dalam kalangan remaja sekolah. Yang kedua adalah untuk mengkaji kesan penderaan seksual ke atas setiap individu yang terlibat. Dan yang akhir sekali adalah untuk mengkaji langkah mengatasi isu penderaan seksual yang berkesan terhadap remaja yang terlibat dalam gejala tersebut. Seterusnya ialah kajian literatur. Kajian telah dilakukan daripada dua sumber iaitu sumber perpustakaan dan sumber internet. Yang pertama ialah sumber perpustakaan. Kajian ini telah dilakukan bagi mengenal pasti punca berlakunya penderaan seksual dalam kalangan remaja. Nur Salihah Muhammad Saleh telah mengatakan bahawa antara faktor tertinggi berlakunya kes penderaan seksual dalam kalangan remaja adalah disebabkan penggunaan media sosial yang tidak terkawal sehingga menyebabkan remaja terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif yang mereka tonton di alam maya. Sebagaimana yang kita ketahui, remaja adalah golongan yang sangat mudah untuk terpengaruh ke arah kebaikan ataupun keburukan. Pada zaman modernisasi ini juga, internet bukanlah sesuatu yang asing untuk digunakan dalam kehidupan harian. Perkara ini amatlah membimbangkan sekiranya para remaja menggunakan kemudahan media sosial ini dengan cara yang salah. Contohnya, menonton video-video lucah, bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada mereka dan tidak bermoral. Apatah lagi apabila penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ini tidak dikawal dan tidak diberi perhatian oleh ibu bapa. Mereka akan rasa lebih bebas untuk bergaul dengan orang-orang yang salah. Apabila mereka sudah terbiasa dengan persekitaran yang negatif itu, maka akan timbul perasaan dalam jiwa seorang anak muda untuk mencuba perkara yang selama ini mereka tonton di alam maya. Perkara inilah yang menyebabkan kepada bermulanya gangguan seksual untuk mereka lakukan terutamanya kepada orang-orang terdekat seperti rakan sekelas perempuan. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam mengatasi isu berlakunya penderaan seksual dalam kalangan remaja. Ibu bapa perlulah mempunyai pengetahuan tentang psikologi rumah tangga dan anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga perlu mempunyai kesedaran untuk meluangkan sedikit masa pada waktu cuti untuk diluangkan bersama anak-anak. Hal ini bagi memastikan anak-anak sentiasa dalam mental yang sihat dan mempunyai kasih sayang yang secukupnya. Seterusnya ialah kajian daripada sumber internet. Hasil kajian mendapati bahawa mangsa penderaan seksual ini kebiasaannya adalah golongan perempuan yang berusia 18 tahun dan ke bawah, iaitu golongan remaja sekolah menengah. Pemangsa pula ialah seseorang yang sentiasa berhampiran dengan mangsa, sama ada mangsa mengenalinya secara rapat ataupun tidak. Tidak semua orang yang kita kenali berniat baik terhadap kita. Akan ada satu masa yang mereka akan timbul satu perasaan jahat terhadap diri kita. Hal ini juga termasuklah ahli keluarga sendiri. Perkara ini dikatakan demikian berdasarkan kes yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Oleh itu, pendedahan tentang isu seksual ini perlulah dan sangat wajar untuk diterapkan dalam pelajaran di sekolah-sekolah. Penerapan pendidikan seksual ini tidaklah dikhususkan hanya di sekolah sahaja. Malahan, pendidikan seksual ini sepatutnya diterapkan dari rumah lagi. Antara pendidikan seksual yang boleh diterapkan sejak dari rumah lagi ialah batasan aurat sesama keluarga maupun orang luar, pengasingan tempat tidur anak-anak dengan ibu bapa, serta pembahagian bilik tidur yang sepatutnya berdasarkan jantina anak-anak sendiri. Perkara ini kedengaran remeh, tetapi perkara inilah yang akan menjadi punca berlakunya kes penderaan seksual dalam kalangan remaja. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu seramai 50 orang responden telah dipilih secara rawak yang terdiri daripada mahasiswa, mahasiswi dan beberapa orang penjawat awam. Kami juga menggunakan platform Microsoft Form dengan menanyakan beberapa soalan berkaitan dengan tajuk kajian kepada responden. Saya akan menjelaskan dapatan kajian yang diperoleh dengan menemu ramah seramai 50 orang responden
menggunakan platform Google Form. Kami melakukan kajian ini untuk membuka mata semua pihak dalam menangani kes ini. Kajian ini bermula setelah tular di media sosial mengenai penderaan seksual yang berlaku pada bulan April yang lalu apabila mangsa menceritakan tentang kejadian tersebut di aplikasi TikTok. Antara soalan yang kami kemukakan kepada responden adalah apakah punca berlakunya kes penderaan seksual terhadap remaja sekolah. Antara jawapan yang diberikan oleh responden ialah terlalu terdedah kepada sosialiti, yang mana perkara negatif dianggap seperti perkara biasa pada zaman sekarang. Selain itu, ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Ibu bapa haruslah sentiasa memantau anak-anak agar mereka tidak terjebak dengan kes penderaan seksual. Punca yang seterusnya ialah pergaulan tanpa batas antara lelaki dan perempuan juga boleh menyebabkan berlaku kes penderaan seksual. Akhir sekali, para guru yang kurang mendedahkan tentang pendidikan seksual kepada remaja sekolah. Pendidikan seksual diberi penekanan agar masalah penderaan seksual tidak berlarutan. Soalan yang kedua ialah, apakah kesan yang berlaku akibat daripada kes penderaan seksual terhadap remaja? Menurut responden, kesan penderaan seksual terhadap remaja antaranya ialah remaja akan mengalami trauma yang teruk. Ini akan mengakibatkan remaja tersebut akan berasa terancam dan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dengan ini, ibu bapa seharusnya memberi dorongan dan sokongan moral kepada mangsa. Selain itu, kesan yang dihadapi oleh mangsa ialah mangsa mengalami kesihatan mental. Bagi kebanyakan remaja, perubahan ini boleh mengakibatkan satu atau lebih tekanan mental di mana ia boleh menjadi perkara yang membimbangkan dan mengancam nyawa. Misalnya, gangguan mental yang sering berlaku ialah fobia sosial. Fobia sosial ialah kesedaran diri yang teruk dan berasa tidak selamat dalam persekitaran sosial. Seterusnya, mangsa juga akan hilang keyakinan diri. Contohnya, sebelum ini, mangsa adalah seorang yang sangat peramah, tetapi disebabkan penderaan seksual ini, dia menjadi seorang yang sangat pasif. Mangsa juga suka menyendiri daripada bertemu dengan orang lain. Oleh itu, mangsa haruslah mendapatkan bimbingan kaunseling untuk meningkatkan keyakinan diri. Peningkatan anak luar nikah juga merupakan kesan penderaan seksual. Oleh yang demikian, mangsa mungkin ingin menggugurkan kandungannya, tetapi ibu bapa haruslah menasihati mangsa untuk melahirkan bayi tersebut serta menyerahkan bayi tersebut kepada badan kebajikan agar hak asasi bayi tersebut terbela. Soalan yang terakhir, apakah langkah yang berkesan untuk mengatasi kes penderaan seksual ini? Responden juga menyatakan bahawa bimbingan ibu bapa amatlah penting untuk mengatasi kes penderaan seksual ini kerana dengan bimbingan ibu bapa, remaja akan berwaspada daripada berlakunya kes ini. Didikan agama yang diserahkan kepada remaja membuatkan remaja mengetahui apa yang betul dan apa yang salah. Bab kata pepatah, anak ibarat kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Di samping itu, langkah yang berkesan dalam mengatasi kes ini ialah mengadakan pendidikan seksual di sekolah. KPM haruslah membuat satu subjek berkaitan pendidikan seksual untuk memberi kesedaran dan menyatakan impak buruk seksual dalam kehidupan seharian sebagai seorang pelajar. Dalam pada itu, membuat kempen kesedaran tentang impak buruk penderaan seksual terutamanya dalam kalangan remaja. Ini dapat membuka mata masyarakat untuk sentiasa berhati-hati dalam setiap keadaan agar anak mereka tidak terjerumus dalam penderaan seksual di sekolah. Akhir sekali, remaja haruslah belajar seni bela diri agar dapat melindungi diri apabila berlaku kes penderaan seksual di sekolah. Ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri remaja dalam menghadapi masalah tersebut. Seterusnya, bagi implikasi atau kesan. Semestinya terdapat beberapa implikasi atau kesan yang mendalam kepada mangsa kes penderaan seksual ini. Antara implikasi yang dapat dikenal pasti ialah
terjejasnya kepercayaan dalam perhubungan. Selain itu, mereka akan mengalami mimpi ngeri atau imbasan yang tidak menyenangkan, dan akhir sekali mendapati bahawa persepsi diri mereka akan menjadi lemah. Berikutan peristiwa yang pernah menimpa diri si mangsa. Antara langkah dan inisiatif perlu dikerah untuk membendung masalah ini. Antara cadangannya ialah peranan pihak kerajaan menggubal undang-undang dengan lebih ketat, iaitu memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Selain itu, pihak berkuasa haruslah sentiasa membuat pemantauan yang berkala di tempat-tempat yang tersembunyi agar isu ini tidak berleluasa. Seterusnya, pencegahan amalan bercinta pada usia muda di sekolah yang boleh mengundang kepada perkara yang tidak diingini seperti sentuh-bersentuh antara satu sama lain. Guru disiplin hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya agar amalan ini tidak menjadi kebiasaan dalam kalangan remaja sekolah. Kesimpulannya ialah isu penderaan seksual ini perlu diambil serius dan bertindak dengan lebih segera bagi mengelakkan isu ini semakin berleluasa dan meningkat pada masa yang akan datang. Penderaan seksual ini adalah dilarang sama sekali dan salah dari segi perspektif peradaban Islam kerana boleh mengundang kepada keruntuhan akhlak, menjatuhkan maruah diri dan keluarga dan perubahan sosial terhadap remaja sekolah. Sekian, terima kasih.